Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Terima kasih kerana masih menonton ITTV, saluran pendidikan anda untuk subjek ekonomi. Saya, Cikgu Siva, akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Pelajar-pelajar sekalian, dalam subtopik ini telah pun cikgu ajar bagaimanakah kepentingan perdagangan antarabangsa. Nescaya, perdagangan antarabangsa memberikan kebaikan yang sangat baik atau penting pada mana-mana negara. Walaupun begitu, setiap negara masih mewujudkan bentuk sekatan. Bukan sahaja menggalakkan perdagangan antarabangsa, ada kalanya untuk menghadkan perdagangan dalam sekatan. Sebab itulah dalam subtopik kali ini, cikgu akan terangkan kenapakah wujudnya jenis-jenis sekatan walaupun terdapat kebaikan perdagangan antarabangsa. Mari kita lihat huraian untuk subtopik kali ini. Sekatan perdagangan merupakan sebarang dasar perdagangan luar oleh kerajaan sesebuah negara untuk mengawal ekspor dan import negara bagi tujuan kepentingan ekonomi secara keseluruhan. Walaupun memang tidak dinafikan, ia juga sumber pendapatan negara hasil, cukai tidak langsung, tetapi keseluruhannya lebih kepada mengawal imbangan pembayaran dan industri tempatan. Berdasarkan kepada pengenalan itu tadi, pelajar-pelajar, kata kunci yang anda perlu tumpukan di sini adalah mengawal ekspor, mengawal import. Dan pada masa yang sama, dalam subtopik sebelum ini, telah pun kita mempelajari kepentingannya. Maka, sekatan dikenakan lebih kepada proses mengawal, sama ada import ataupun ekspor. Mari kita lihat dulu apakah bentuk sekatan, dan dalam setiap bentuk sekatan itu, cikgu akan terangkan kepentingan dan kebaikan dan juga kenapa kerajaan mengenakan jenis-jenis sekatan tersebut. Bentuk sekatan yang pertama, tarif import, merupakan sejenis cukai yang dikenakan ke atas barangan import, sama ada secara cukai ad valorem ataupun cukai spesifik. Kepentingan ataupun kebaikan ataupun dipanggil tujuan kenapa cukai ini dikenakan, ia adalah untuk memastikan harga barang import akan meningkat. Ini kerana cukai meningkatkan harga barang. Hasil bukan cukai, yang merupakan salah satu pendapatan untuk kerajaan. Tetapi yang paling penting di sini, kenapa cukai import dikenakan? Fakta ketiga iaitu melindungi industri tempatan. Merupakan di antara salah satu contoh jenis sekatan yang dikenakan oleh kerajaan. Pelajar sekalian, mana-mana barang yang dibawa masuk ke Malaysia ataupun dipanggil barang import akan dikenakan cukai. Sebagai contoh, katakan kereta yang diimport dari negara Jepun dibawa masuk ke Malaysia, maka kereta ini akan dikenakan cukai. Ini kerana bukan untuk menjadikan satu sumber pendapatan kepada negara, tetapi ia lebih kepada mengawal ataupun melindungi industri tempatan. Ini kerana sebarang barang atau perkhidmatan yang dibawa masuk dari negara luar sudah pasti adalah mahal. Maka ini menggalakkan orang tempatan untuk membeli barangan buatan Malaysia. Itulah salah satu sebab kenapa barangan tempatan lebih murah ataupun dipanggil kenapa barangan import selalunya mahal kerana dikenakan cukai import. Mari kita lihat jenis sekatan yang kedua. Kota. Ia merupakan satu jenis sekatan dalam bentuk kuantiti maksimum yang boleh diimport. Tujuannya lebih kepada melindungi industri muda dan tempatan. Dan salah satu aspek yang paling penting kenapa sistem kota diwujudkan adalah untuk memberikan arti lambakan ataupun menggalakkan, menghindarkan berlakunya aktiviti anti lambakan. Ia merupakan salah satu sebab kenapa kota diperkenalkan. Bagi memberi pengetahuan yang lebih mendalam, mari kita lihat grafik ini. Katakan barangan yang dibawa dari negara X merupakan barangan yang paling murah. Maka pengimport akan mengimport lebih banyak barang
ini dari negara X kerana murah. Membawa masuk ke dalam negara Malaysia kerana pengimport khususnya penjual ingin mengaut keuntungan dengan membeli barangan yang murah dari negara luar dan dapat meningkatkan harga dan dijual pada harga yang lebih tinggi. Walaupun begitu, dengan membawa masuk barangan yang terlalu banyak melebihi had boleh menyebabkan industri tempatan yang mengeluarkan barangan yang sama akan terjejas. Maka, sekatan seperti kota dapat mengurangkan kemasukan barangan dari negara luar dalam had yang maksimum. Sekatan ketiga, subsidi, merupakan bantuan kerajaan kepada pengeluar tempatan untuk meningkatkan pengeluaran kesan pengurangan kos. Berbanding dengan jenis-jenis sekatan yang lain, subsidi merupakan satu jenis galakan oleh kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran. Sebab itulah, salah satu kepentingan ataupun kebaikan, subsidi boleh menyebabkan harga barang tempatan menjadi lebih murah, maka dapat bersaing dengan pasaran antarabangsa. Jenis sekatan seterusnya adalah dipanggil kawalan pertukaran asing. Tujuannya ataupun lebih kepada menghadkan jumlah pertukaran asing yang boleh diurus niagakan. Dengan sekaligus, ia dapat mengawal kuantiti wang asing dalam negara dan dapat juga mengelakkan spekulasi. Sekatan yang terakhir ataupun yang seterusnya adalah embargo. Embargo merupakan satu jenis larangan import atau ekspor dari mana-mana negara atas sebab politik maupun kesihatan. Sebagai contoh, negara Malaysia tidak menggalakkan sebarang urus niaga dengan negara Israel atas dasar politik. Tiada urus niaga boleh dijalankan dari negara Malaysia dengan negara Israel. Ia merupakan satu jenis sekatan yang dipanggil embargo. Pelajar-pelajar sekalian, jenis-jenis sekatan yang cikgu terangkan itu tadi merupakan satu konsep ataupun jenis-jenis sekatan yang dipanggil sekatan dari aspek ekonomi, di mana kebanyakan jenis cukai ataupun kebanyakan jenis sekatan yang telah cikgu huraikan tadi mungkin boleh mendapatkan sumber pendapatan negara, sebagai contoh cukai import ataupun ekspor. Berbanding dengan embargo, subsidi dan juga sekatan dari segi kawalan pertukaran asing lebih kepada bukan tujuan dari segi sumber pendapatan, tetapi ada sebab-sebab tertentu yang telah cikgu terangkan bagi setiap sekatan itu tadi. Untuk memberi pengetahuan yang mendalam, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sekatan bukan ekonomi. Sekatan bukan ekonomi adalah berbentuk dalam bahasa Inggeris dipanggil hidden barriers yang tidak melibatkan sekatan berbentuk kos tetapi merumitkan proses perdagangan. Tujuannya adalah masih sama, iaitu untuk mengurangkan import dalam negara tersebut. Bagi memberi pengetahuan yang baik tentang sekatan bukan ekonomi pelajar-pelajar, mari kita lihat grafik yang cikgu sediakan. Sebagai contoh, katakan daging ataupun susu yang diimport dari negara X dibawa masuk ke Malaysia. Maka ia melibatkan makanan yang begitu sensitif kepada dari segi kesihatan. Bagi memastikan atau menjaga keselamatan dari aspek kesihatan, kerajaan negara Malaysia ataupun mana-mana kerajaan akan memastikan ataupun meminta sijil kesihatan yang perlu diberikan oleh pengekspor dari mana-mana negara yang mengekspor daging ataupun susu. Kerana ini bagi memastikan standard ataupun piawaian kualiti telah dimeterai ataupun mencapai standard yang mahu dalam sesebuah negara. Maka dengan pemberian sijil kesihatan bukan saja menjaga keselamatan ataupun memastikan barangan yang diimport dari negara X itu adalah selamat untuk dimakan ataupun digunakan, tetapi ia juga salah satu cara bagaimana untuk mengurangkan import. Pelajar sekalian, telah pun cikgu terangkan jenis-jenis sekatan yang dikenakan dalam negara kita dan juga tujuan ataupun kepentingan. Cikgu sangat berharap anda telah memahami apakah bentuk-bentuk sekatan dan kenapa sekatan itu dikenakan. Sebagai kesimpulan, bukan saja berbentuk pendapatan
tetapi lebih kepada melindungi industri tempatan dan juga rakyat tempatan, terutama sekali dari aspek makanan ataupun memastikan barang yang diimport mematuhi ataupun standard yang piawaian kualiti telah dimeterai. Maka berdasarkan kepada huraian itu tadi, mari kita lihat pula apakah kesan-kesan baik ataupun buruk sekatan perdagangan yang dikenakan. Walau bagaimanapun, secara tidak langsung telah pun cikgu terangkan kebaikan dan keburukannya. Tetapi secara keseluruhannya, inilah kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi ataupun dinikmati kesan daripada sekatan perdagangan. Kesan sekatan perdagangan dari aspek positif sudah pasti mengurangkan penawaran barangan import, meningkatkan pendapatan negara terutama sekali cukai yang dikenakan iaitu cukai import, meningkatkan permintaan terhadap barangan tempatan seperti cukai yang dikenakan menyebabkan harga barang import mahal, maka permintaan terhadap barang tempatan akan meningkat dan sekaligus memperkembangkan industri tempatan. Kesan positif yang terakhir adalah ekspor akan bertambah. Walaupun begitu, kesan sekatan perdagangan juga memberikan kesan negatif di mana salah pengagihan sumber, iaitu pengagihan sumber tertumpu kepada industri yang diberikan perlindungan. Kesan daripada perlindungan yang diberi oleh kerajaan kepada industri tempatan dengan mengenakan cukai import, maka kemungkinan besar syarikat-syarikat tempatan ini salah mengagihkan sumber mereka dengan tidak efisien. Pengguna pula terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk barangan import yang boleh mewujudkan inflasi. Mengurangkan ekspor, kesan atas tindakan yang sama dibuat oleh negara yang dikenakan cukai. Ini kerana tindak balas yang sama akan dibuat balik oleh negara-negara yang dikenakan cukai. Maka negara tersebut turut sama membuat aktiviti yang sama dengan meningkatkan cukai. Maka aktiviti ini membawa satu tindak balas pengurangan ekspor dari negara kita ke negara luar. Dan yang terakhir, ketidakcekapan industri tempatan, kesan perlindungan yang diberi oleh kerajaan tempatan mengurangkan keefisienan syarikat tersebut. Pelajar sekalian, telah pun kita lihat apakah bentuk sekatan dan juga kesan positif dan negatif dalam subtopik kali ini. Walaupun topik ini terlalu mudah untuk difahami, tapi ingat pelajar-pelajar, anda perlu tahu kenapakah jenis sekatan itu digunakan, bentuk-bentuk sekatan digunakan dan tujuannya. Maka anda boleh simpulkan kesemua kesan dan juga tujuan ini serta bentuk dalam satu aspek yang mudah. Sebab itulah cikgu telah terangkan asingkan ataupun subtopik ini dengan subtopik yang lain dalam perdagangan antarabangsa bagi memastikan pelajar-pelajar faham bagaimanakah ketiga-tiga ataupun kesinambungan yang wujud dalam topik ini. Kalau anda sudah faham, mari kita akhiri dengan soalan untuk subtopik kali ini. Antara berikut yang manakah tepat sekali menerangkan fakta bagi ciri jenis perlindungan? Harga barang tempatan menjadi lebih murah, dapat bersaing dengan pasaran antarabangsa. A. Subsidi, B. Tarif, C. Kota ataupun D. Embargo. Mana-mana jenis sekatan yang boleh menjadikan harga barang tempatan menjadi murah adalah hanya satu jawapan yang paling tepat, iaitu subsidi. Kerana pemberian subsidi mengurangkan kos pengeluaran, maka harga barang menjadi murah. Maka jawapannya adalah A, subsidi. Berakhirnya soalan, maka berakhirlah episod pada kali ini. Cikgu sangat berharap segala ilmu yang telah cikgu terangkan itu tadi memberikan pengetahuan yang sangat baik kepada pelajar-pelajar. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.